wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 584, insya-Allah muka surat 584 daripada mushaf mengikut susunan mushaf Madinah. Dan hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama di surah An-Nazi'at, masih lagi di surah An-Nazi'at, iaitu baki yang terakhir, muka surat yang terakhir daripada surah ini, iaitu kita akan bersama-sama di ayat yang ke-16 sehingga ayat yang ke-46. Ianya kelihatan agak banyak, ayatnya agak banyak, tetapi dianya adalah pendek-pendek. Dan kita telah berhenti dalam sesi sebelum daripada ini, iaitu tentang Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ataka hadisu Musa. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama menyambung lagi apakah yang cerita tentang Nabi Musa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan, nak ceritakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun nak ingatkan peristiwa apakah yang perlu Nabi ingatkan, perlu Nabi tahu, terutamanya ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sedang menghadapi orang-orang yang menentang baginda di Makkah Al-Mukarramah pada masa tersebut. Jadi insya-Allah kita akan bersama-sama di muka surat 584, dan jangan lupa kepada sesiapa yang mempunyai kelapangan untuk membuka mushaf pada pagi ini, moga-moga kita akan mendapat manfaat, dapat melihat dengan apakah yang perkataan-perkataan yang digunakan, ayat-ayat yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita dapat manfaat daripada Al-Quran, muka surat 584 kita pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iznadahu Rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa izhab ila fir'aun innahu tagha fakul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahu al-ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah kita akan melihat pada hari ini apakah dia yang Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan kepada Nabi Musa dalam ayat ini, dan cerita melalui Quran lah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi Musa ni iznadahu rabbuhu. Jadi ayatnya adalah iznadahu rabbuhu, jangan baca rabbahu. Kalau kita baca rabbahu, artinya Nabi Musa menyeru kepada kaumnya. Nabi Musa ni menyeru kepada Tuhan. Ya, sekarang ini bukannya Nabi Musa memanggil Tuhannya, tetapi Tuhannya memanggilnya. Rabbuhu, Rabbuhu artinya iznadahu, ketika Allah Taala memanggilnya. Memanggil siapa? Memanggil Nabi Musa. Nadahu, hu itu adalah Allah Subhanahu, nadahu tu ialah Nabi Musa alaihi salam. Jadi iznadahu rabbuhu, Tuhannya memanggil Musa bil wadi, di wadi. Wadi ini dalam bahasa Arab artinya ialah satu tanah rendah yang berada di antara dua tanah tinggi, ataupun yang berada di antara dua bukit. Itu kita panggil dia nadi. Dalam bahasa Inggeris kita panggil oasis. Jadi kemudian wadi itu muqaddas. Muqaddas, Allah Taala namakan dia tu, bukan namanya tapi dia tu suci. Tua, namanya adalah tua. Jadi apa dan sebagainya itu wallahu a'lam bisawab, tetapi dalam cerita-cerita dalam ayat-ayat yang lain disebutkan bahawa ianya berada di sebelah kanan pada masa itu, kanan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ringkas cerita dalam surah ini, dia ringkas saja kan, dari itu ayat yang ke-16 sehingga ayat yang ke-25 sahaja, 26 sahaja. Jadi hanya ada 20, kita kata ada dalam 10 ayat saja Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kisah Nabi Musa ni. Ringkas, padat. Kita tengok sini. Itu yang pertama. Yang keduanya, Allah Taala panggil Nabi Musa. Kemudian yang keduanya, apakah arahan dia? Arahan Allah kepada Nabi Musa ni ialah apa? Izhab ila fir'aun. Kerja kamu sekarang ni, maknanya bukan hanya pergi terus bekerja, tapi maknanya ialah ringkasan, kata parti utama, elemen utama yang Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu kepada Nabi Musa setelah daripada diberi wahyu dan sebagainya,
Ialah kerja kamu sekarang ialah izhab ila Fir'aun innahu tagha. Fir'aun ni tagha. Fir'aun ni tagut dia ni tagut Makna melampaui batas tagha ni. Jadi kerja Nabi Musa sekarang ialah kamu naklah pergi kepada Fir'aun ini. Izhab ila Fir'aun. Jadi maknanya bukannya bila seseorang itu dia tu berdakwah kan, dia tu sedar, dapat kesedaran, dapat wahyu, maka dia tu hanya duduk diam-diam. Tak Daripada ayat ini menceritakan, memberi isyarat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bila dah dapat wahyu, dia mestilah menceritakan kepada orang lain. Dia mestilah memberitahu kepada orang lain, kerana orang lain sekarang yang tidak mengikut Islam ni, jadi mereka ni sepatutnya diberitahu, diberi amaran tentang dosa, tentang kiamat, tentang azab yang akan datang menimpa mereka jika sekiranya mereka itu tak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala arahkan Nabi Musa ni, apa dia kata? Dia kata fakul, katakan wahai Musa kepada Firaun tu, halaka. Jadi Firaun tu ialah sebenarnya gelaran kepada raja-raja yang di Mesir. Jadi dikatakan siapa pada masa tu yang Nabi Musa ni ialah yang disuruh berjumpa dengan Firaun pada masa tu. Firaun itu ialah dikatakan dalam sejarah anak kepada Ramses yang kedua. Jadi katakan wahai Musa, fakul halaka ila an tazakka. Halaka ilan ni dalam bahasa Arabnya ertinya ialah apa? Ertinya itu halaka ghorbah. Maknanya adakah tak ingin kamu kah? Gitu. Halaka ila an tazakka, kamu ni membersih. Tazakka tu erti membersihkan daripada dosa, membersihkan daripada maksiat, membersihkan daripada perbuatan jahat, membersihkan daripada syirik. Kamu tak nak ke? Halaka gharbatan. Jadi wa ahdiyaka, kalau kamu nak maka aku akan tunjukkan kepada kamu. Jadi ahdiyaka sini ialah tunjuk ni ialah ulama kata ialah ma'rifah, iaitu pengetahuan. Ma'rifah, kemudian fatakhsha, dan kemudian lepas tu kamu takut. Jadi maknanya daripada ayat ini ulama membuat kesimpulan perlunya pengetahuan sebelum daripada rasanya takut. Kenapa? Kerana takut nanti kita takut pada apa? Takut pada Allah. Allah tu bersifat macam mana? Jadi kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dah kenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka selepas itu kita datangnya takut. Jadi disebut sini perkataan takut. Kenapa? Kerana takut inilah kunci, ulama kata. Kunci kepada segala kebaikan. Bila kita takut pada Tuhan lah. Bila kita takut pada sesuatu benda, maka kita tak akan buat benda tu. Kalau kita tak takut, nama dia ijtara'ah, kita tu berani. Sebagaimana dalam satu hadis kata, kalau seorang yang berani, maka dia akan berjalan pada waktu malam. Jadi maknanya, itu hadis nak ceritakan tentang apa? Antara keberanian dan takut. Jangan serabut dengan malam-malam tu kan. Tapi maknanya sini ialah nak guna maksud perkataan tu. Jadi khasyatullah merupakan innama yakhsyallahu min ibadihil ulama'. Dalam ayat yang lain disebutkan, iaitu hanya takut kepada Allah, iaitu al-ulama. Ulama sini maksudnya orang yang mempunyai pengetahuan. Maknanya sini ialah al-ma'rifah, al-ilmu qabla al-khasyah. Maknanya seorang itu tak akan takut dengan betul jika sekiranya dia tidak mempunyai pengetahuan. Jadi Allah Ta'ala sebut sini ialah Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Musa, dan secara spontan, secara tidak langsungnya memberitahu kepada kita juga. Baik itu apa? Di antara ilmu dan juga al-khasyah tu. Dan yang perlu ialah khasyah. Wa ahdiyaka, kata Musa kepada Firaun, wa ahdiyaka ila rabbika, aku akan tunjukkan kepada kamu dan kamu lepas tu akan takut kepada Allah. Fa arahul ayatal kubra. Lalu Nabi Musa pun menunjukkan kepada Firaun ni tanda-tanda yang besar, iaitu mukjizat-mukjizat yang besar. Mukjizat pada Nabi Musa ni ada 7. Tapi yang besarnya ada 2, iaitu yang pertamanya ialah ular, iaitu bila tungkatnya menjadi ular lalu memakan semua ular-ular Firaun. Dan yang keduanya ialah tangannya menjadi putih, iaitu kan bila dia masuk ke dalam baju dia, kemudian dia keluarkan, maka kelihatan putih tangan dia. Dan itu adalah 2 mukjizat besar pada Nabi Musa dan Nabi Musa alaihi salam. Jadi dia tunjukkan kepada Firaun, fa arahul ayatal kubra. Tapi apa sikap Firaun? Fakazzaba wa asa. Dia tetap juga mendustai, dia tolak apa yang dia bawa oleh Nabi Musa. Fa'asa wa asa, dan kemudian dia mendurhakai, tak nak ikut. Summa adbara yas'a. Tak cukup dengan tu, dia patah balik ke belakang. Adbara ni menunjukkan iaitu satu sikap yang degil, yang jahat. Bukan saja tak nak terima, tapi degil, jahat. Lepas tu apa yang dia buat? Iaitu yas'a. Yas'a di sini kata setengah ulama tafsir maksudnya ialah dia pun start merancang.
merancang bagaimana untuk menjatuhkan Firaun, macam mana nak beritahu bahawa menjatuhkan Nabi Musa, dan bagaimana plan dia buat plan untuk mengatakan bahawa Musa ini adalah sebenarnya tidak betul. Jadi lepas tu dia pun adbara, dia patah balik ke belakang, mana lari ke belakang. Kemudian apa yang dia buat? Fahasyara fanada. Dia pun mengumpulkan siapa? Setengah ulama tafsir kata mengumpulkan semua orang, mengumpulkan penduduk negeri Mesir. Yang kedua kata mengumpulkan, mencari di kalangan penduduk negeri Mesir ni siapa yang tukang sihir yang hebatnya. Jadi dia pun kumpulkan fanada, lalu dia pun bertempit memberitahu kepada semua orang, iaitu mengiklankan dengan suara yang kuat, faqala ana rabbukumul a'la. Lalu dia pun berkata, akulah Tuhan yang paling tinggi. Itulah kemuncak kepada kejahatan Firaun. Sehingga kejahatan ini dikatakan lebih hebat lagi daripada iblis. Iblis yang menipu dia tu, yang memujuk dia untuk menjadi jahat tu, tak berani untuk mengatakan bahawa dia adalah Tuhan. Iblis pun tak berani kata aku ni Tuhan. Tapi tiba-tiba Firaun tu menjadi lebih jahat lagi daripada iblis, daripada orang yang memujuknya, dan mengatakan aku adalah Tuhan. Kenapa iblis tak berani? Sebab iblis tahu kan bahawa dia ni adalah makhluk. Dia pernah hidup di syurga dan sebagainya. Jadi dia tahu. Dia pernah bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak berani untuk mengatakan ana rabbukumul a'la. Tiba-tiba Firaun mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu. Dia kata Tuhan negeri Mesir, Tuhan kepada manusia yang paling tinggi. Jadi apa Allah Subhanahu Wa Taala kata? Fa'akhazahu. Jadi terus selepas tu datangnya fa. Datangnya fa di sini menunjukkan segera apabila berlaku peristiwa tersebut dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun fa'akhazahu Allah. Allah Taala pun mengambilnya. Nakalal akhirati wal ula. Balasan, penyiksaan yang akhir dan juga yang awal. Yang akhir itu apa? Setengah ulama kata yang akhir itu ialah akhirat ni, iaitu balasan akhirat. Kenapa disebutkan dahulu? Kerana ianya lebih kekal, ianya lebih dahsyat lagi. Allah Taala kenakan balasan kepada Firaun tadi dengan balasan yang dahsyat di akhirat dan juga fil ula, al ula wal ula, iaitu di dunia. Mak di dunia pun mereka kena, iaitu dilemaskan dalam air Firaun ni. Kemudian di akhirat pun kena. Tapi ada juga pendapat ulama tafsir mengatakan al-akhirah di situ ialah iaitu kata-katanya yang terakhir tu, iaitu apa? Ana rabbukumul a'la. Dan al-ula tu apa? Iaitu ketika dia mendustai Nabi Musa. Jadi dua kesalahan dia. Yang pertama dia mendustai Musa, dan yang kedua dia mengatakan aku Tuhan. Jadi itu al-akhirah dan juga itu al-ula. Itu menurut setengah pendapat ulama tafsir. Jadi tak apa pun, mana-mana insya-Allah kan. Tapi kita nak katakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala terus mengambil tindakan terhadap kesalahan dia, sama ada di dunia dan semua di akhirat, dan juga kedua-dua kesalahan yang besar itu. Yang lain pun banyak lagi kesalahan-kesalahan dia. Inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha. Allah Taala kata ayat 26, iaitu itu semua menjadi peringatan, menjadi iktibar sepatutnya, menjadi ibrah kepada orang-orang yang takut. Tapi orang-orang yang tak takut, tak ada apa pun bagi dia. Biasa saja benda-benda cerita ni kan. Jadi Allah Ta'ala turunkan cerita ni kepada Nabi Musa dan didengari, dibaca kepada orang-orang Quraisy supaya mereka ni tahu kan. Supaya mereka ni dengar kan. Kalaulah Firaun tu yang lebih hebat lagi daripada orang Quraisy ni pun boleh dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kamu semua ni apa sangat wahai orang Quraisy? Apa sangat kamu nak lawan Muhammad? Kamu ni ertinya melawan Tuhan Firaun lebih dahsyat lagi daripada awak kan. Maka tengok kan apa yang terkena. Allah Ta'ala ambil tindakan terhadap dia. Jadi kamu orang Quraisy kena sedar sikit. Ibrah. Ini sepatutnya menjadi ibrah liman yakhsha. Tapi mereka tak takut, maka tak ada apalah untuk mereka. Seterusnya Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala pun selepas itu masuk kepada fasa lain lah kita katakan. Tema sedikit lain iaitu apa? Menujukan kata-kata sekarang ni kepada orang-orang Quraisy ni. Kepada orang-orang yang tak percaya kepada kebangkitan ni. Tak percaya kepada akhirat ni. Allah Ta'ala kata apa? Nak tunjuknya lemahnya manusia ni. Iaitu Allah Ta'ala pun start berkata ayat 27. Antum, adakah kamu? Antum. Tu adakah? Antum tu kamu semua. Antum asyaddu khalqan. Susah. Asyaddu situ maknanya as'ab. Susah untuk diciptakan. Nak diciptakan apa? Iaitu diciptakan semula. Kamu dulu tak ada. Kamu dan diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kamu mati. Kemudian susah sangat ke Allah Ta'ala nak ciptakan kamu ni? Kamu ni apa sangat kan? Kamu ni kecil saja. Jadi Allah Ta'ala buat sebut di situ iaitu apa? Iaitu kan amis sama ataupun langit.
Langit ni kan lebih susah ataupun awak lebih susah? Kan tengok manusia, kita kata manusia kecil je kan, lepas tu jadi tanah. Payah sangat ke Allah Ta'ala nak buat. Allah Ta'ala langit pun dia boleh buat. Takkan nak buat awak ni semua susah. Jadi Allah Ta'ala kata banaha. Langit pun Allah Ta'ala boleh ciptakan dia. Tanpa tiang, tanpa apa kan, boleh tegak kan. Tanpa dah lama beribu-ribu tahun kan, tak runtuh, tak repuk, tak apa. Ini bukan kereta kata-kata kan. Kalau kereta kita pun repuk kan lama-lama kan. Kalau tanah hancur, kalau bangunan runtuh, pakaian lusuh, makanan basi, semua tu adalah ciptaan manusia kan. Kalau kita katalah kan manusia dia kata dia buat tu kan. Tapi boleh tahan ke? Tengok Allah Subhanahu Wa Taala buat langit kan. Semua benda Allah Taala yang ciptakan. Tapi Allah Taala nak tunjukkan langit siapa buat? Adakah kamu manusia yang buat? Tidak kan. Allah Taala yang buat. Kamu semua mengaku kan Allah Taala yang buat. Tengok kan, tapi langit, adakah langit ni jatuh? Adakah langit ni runtuh? Adakah tak kan? Jadi kamu dengan manusia, kamu dengan langit ni mana lebih hebat? Langitlah lebih hebat. Jadi langit pun Allah Taala boleh ciptakan. Kamu ni apa sangat? Jadi Allah Taala kata, a antum ashaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha. Allah Taala mengangkat samkaha. Samka ni artinya apa? Iaitu samka ialah mengangkat satu benda yang ditinggikan. Daripada bawah ke langit ke atas. Jadi Allah Ta'ala kata rafa'a samkaha. Allah Ta'ala mengangkat samkaha, ketinggiannya, keadaan dia itu menjadi tinggi, kata fasawwaha, kemudian dielokkannya. Jadi dielokkan sini dia kata mana ada lubang, mana ada merekah, mana ada reput, mana ada apa kan. Dan cantik kan, ada awannya, ada bintangnya di situ kan. Jadi Allah Ta'ala kata, dialah yang mengangkat tu, nak tunjukkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian, wa aghtasha lailaha. Kemudian dia tutup malamnya. Malam itu menjadi gelap. Wa aghtasha lailaha. Kemudian, wa akhraja duhaha. Dan kemudian dia keluarkan pula duha. Duha ni ialah matahari yang bersih, cahaya matahari yang berselerak. Itu kan, itu duha. Jadi Allah Ta'ala kata, tengok. Kemudian tu dia keluarkan. Jadi dulu tak ada. Semalam tak ada, kita tengok kan. Sekarang dah ada dah. Dah cerah dah kan. Datang daripada mana cerah ni kan? Kita kata matahari. Tapi bulan pun ada, tapi tak keluar. Bintang pun ada, tapi tak keluar. Itu semua kita kena ingatkan bahawa ianya adalah didatangkan, dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selepas daripada itu Allah Taala sebut lagi wal arda ba'da zalika dahaha. Dan selepas daripada itu, ba'da zalika, selepas daripada itu, bumi pula dahaha. Dahaha tu artinya dihamparkan. Basatoha. Allah Ta'ala hamparkan, kelihatan terhampar macam hamparan tu kan, macam kapet kan. Maknanya sini apa maksud macam kapet? Bukannya rata maksudnya kan, tetapi maksudnya ialah manusia boleh pergi sana, boleh pergi sini, tak susah, tak jadi masalah kan. Jadi dia boleh pergi kan. Dahaha, Allah Ta'ala kata wal arda ba'da zalika dahaha. Jadi ada setengah ulama mengatakan ayat ni Allah Ta'ala sebutkan, Allah Ta'ala sebut ba'da zalika, selepas tu, artinya bumi ni diciptakan selepas daripada langit. Tak. Majoriti ulama, jumhur ulama mengatakan bahawa Allah Ta'ala ciptakan bumi ini, kemudian barulah ciptakan langit. Habis tu macam mana ayat ni? Jadi ayat ni dikatakan oleh ulamanya, maksud ba'da di situ bukan makna ba'da, tapi maksudnya ma'a. Jadi itu memang dalam penggunaan bahasa Arab, ba'da tu maknanya datang bersama, bukannya datang selepas tu. Ataupun ada setengah ulama lagi berkatakan, sebelum daripada tu bumi ni dia tidak mudah untuk didiami, tidak mudah untuk ni kan, tapi Allah Ta'ala mendahakan dia. Allah Ta'ala mendahakan selepas daripada diciptakan. Jadi makna bumi tu diciptakan dulu, kemudian lepas tu diciptakan langit, kemudian selepas tu didahakan bumi tu. Itu kan bagaimana ulama-ulama lah itu. Tapi yang penting bagi kita ialah semua ni Allah Ta'ala ciptakan. Allah Ta'ala ciptakan langitnya, Allah Ta'ala ciptakan buminya, bumi untuk mudahkan, langit dengan kuatnya dan sebagainya. Kemudian akhraja minha ma'aha. Allah Ta'ala kan daripada bumi ini, akhraja minha, daripada bumi ini Allah Ta'ala keluarkan apa? Keluarkan ma'aha, airnya. Kita pelik tengok kan, kadang-kadang boleh tanah air, daripada atas bukit boleh keluar air kan. Tengok mana hujan, macam mana dia boleh menakung air, tiba-tiba ada air terjun. Kita tengok tu bukit tu kecil saja, tapi ada jeramnya, ada macam-macam kita tengok kan. Dalam ada maknanya daripada bukit yang kecil, kita tengoklah kalau di sini lah kan, ada bukit Saihnya, ada bukit Silatnya, ada bukit apa ni kan, Sipatirnya, macam-macam bukit di sini kan. Bukit tu kecil saja, tapi dalam tu masya-Allah kan ada air terjun, ada air. Daripada mana air tu yang tak putus-putus kan?
Kita nak kata hujan, kadang-kadang musim panas pun ada air juga kan. Jadi daripada itu Allah Ta'ala kata akhraja minha. Allah Ta'ala keluarkan daripada bumi ini ma'aha. Tapi ada tempat yang Allah Ta'ala tak nak keluarkan, maka tak ada air. Dia jadi padang pasir kan. Jadi Allah Ta'ala keluarkan ma'aha wa mar'aha. Mar'a itu ialah tumbuhan-tumbuhan, pokok-pokok yang tumbuh daripada bumi ini dalam bentuk besar ke, dalam bentuk kecil ke, dalam bentuk rumput ke, dalam bentuk renek ke, dalam bentuk yang pokok besar ke dan sebagainya. Jadi akhraja manha. Mar'a itu dipanggil mar'a. Ma'aha wa mar'aha. Daripada air, kemudian ada pula tu pokok-pokoknya. Wal jibala arsaha. Dan kemudian bukit pula. Allah Ta'ala kata bukit arsaha. Wal jibala arsaha. Arsa tu, arsal artinya ialah mensabitkan. Mensabit tu meneguhkan, menetapkan. Jadi kalau kita kata kapal tu kan, kapal tu, maka dia tu bersauh kita kata kan. Kenapa sauh tu? Supaya nak teguhkan kapal tu supaya tak bergerak kan. Tak bergerak daripada tempat dia. Kalau kita nak mengairkan ke, kita letakkan sauh kan. Jadi bila dah ada sauh tu, kapal tu akan bergerak, bertetap daripada di situ. Jadi bukit ni Allah Ta'ala kata nama dia arsaha. Wal jibalu arsaha. Bukit-bukit itu dijadikan untuk sebagai peneguh kepada bumi ini. Mata'an lakum. Semua benda yang Allah Ta'ala sebut tu adalah sebenarnya adalah untuk mata'an lakum wa li'an'amikum. Semuanya adalah untuk keseronokan kamu, kesenangan kamu dan juga untuk binatang-binatang kamu. Jadi makna sini kan, untuk binatang kamu. Tapi untuk binatang kamu tu, binatang tu untuk siapa? Binatang tu juga untuk kamu. Jadi akhirnya kita tengok pusing segala benda yang Allah Ta'ala ciptakan, daripada langit, daripada cerah, daripada gelapnya, daripada binatang, daripada air, semua tu adalah semuanya adalah untuk manusia. Dan juga untuk binatang, dan binatang juga adalah untuk manusia. Persoalan sekarang ialah manusia pula untuk siapa? Adakah manusia ni untuk manusia? Dia macam climate dia sampai kepada manusia. Tapi takkanlah climate pada manusia kan. Mesti ada next tu. Iaitu manusia sebenarnya. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah Ta'ala ciptakan jin dan juga manusia. Semuanya adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi tengok Allah Ta'ala nak mudahkan manusia ni beribadah. Dijadikan bumi yang mudah untuk dijalani. Dijadikan matahari. Dijadikan ni dan sebagainya. Semua binatang-binatang. Semuanya untuk manusia. Jadi manusia sepatutnya lah kena sedar. Dia sebenarnya adalah mempunyai tugas, mempunyai tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilaksanakan. Wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Kemudian ayat kita masuk kepada ayat 34 sekarang ni. Ayat 34 Allah Taala mula menceritakan tentang hari akhirat. Hari akhirat di sini digunakan namanya ialah Tammah. Fa iza ja'atit tammatul kubra. Tammah sini ialah artinya asalnya tom tu ialah satu benda yang menyelubungi. Kalau air tu sebagai contoh kan air hujan, air yang banyak, air yang melimpah lalu dia pun menggenangi. Semua tanah tu telah seolah-olah macam hilang dah. Sebab apa? Semua dah jadi air. Semua dah dimasuki oleh air. Itu nama dia ghamara. Ghamaral ma' al-arda. Makna air tu telah menggenangi tu semua sekali meliputi bumi itu. Itu asal makna tom. Jadi Tom tu, kenapa nama Tom situ? Dia kata kerana pada hari kiamat ni, apabila berlakunya hari kiamat, maka manusia tak sebab dah fikir lain dah. Sebab itulah manusia yang menyusu, anaknya pun tak ingat dah pada anak dia. Manusia menjadi seperti orang gila. Sebab fikiran dia tu hanya satu saja pada masa tu. Iaitu fikiran dia duk bercerita, duk takut tentang apa? Tentang perkara tersebut. Itu nama dia Tom. Jadi kalau macam kita sekarang lah, kita panggil Tom juga. Iaitu apa Tom tu? Iaitu seperti corona, kata semua orang duk bercakap pasal corona. Tengok mula-mula keluar dulu kan. Cerita corona ni. Tapi sekarang pun duk cerita corona. Dalam surat khabar, dalam masa satu hari ni kan. Cuba tengok surat khabar hari ni. Ada tak kata yang tak sebut perkataan corona? Ada. Di mana-mana. Mesti ada kan. Sini. Mungkin kita kata 5%, 20% ke tak kira lah kan. Tapi maknanya, ialah orang bincang pasal corona. Iaitu itulah makna Tom juga. Walaupun Tom taklah sehebat hari akhirat. Hari akhirat nanti, azabnya, peristiwanya itu menjadi tom kepada manusia. Jadi itu Allah Subhanahu Wa Taala kata fa iza ja'atit tammatul kubra. Tammah yang kubra ni, yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Bila berlakunya hari itu, apa dia? Apa dia yang akan manusia ingat? Dia ingat pada manusia itu, dia kata satu saja, iaitu ma sa'a. Manusia akan ingat pada manusia apa yang dibuatnya. Apa yang dibuat dulu kan. Jadi manusia mula berfikirlah kan. Apa aku buat dulu, apa kesalahan, apakah yang aku tak buat, apa yang sepatutnya aku buat. Wa burrizatil jahim liman yara. Jadi Allah Ta'ala pun pada masa itu wa burriza. Burriza tu makna dinampakkan, ditunjukkan.
Jadi semua betul liman yara sini, kalau ikut terjemahan liman yara, kepada sesiapa yang melihat. Bukan makna sesiapa yang melihat tu makna ada orang melihat, ada orang tak melihat. Tak, semua orang melihat. Likulli man yara, likulli ra'in, kata tafsir Jalalain, iaitu semua orang yang melihat, semua orang dapat melihat. Melihat apa? Melihat neraka Jahannam, pada neraka Jahim masa-masa tu. Jadi nak tunjukkan bahawa itulah tempat kamu nanti tak beriman, amalan tak cukup dan sebagainya. Jadi oleh kerana itulah maka fa'amma man tagha, pada hari itu sesiapa yang tagha semasa di dunia, iaitu melampaui batas, melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, wa asaral hayatad dunya, dia ada lebihkan kehidupan dunia. Jadi jaga-jaga kita ni kan. Kita ada kehidupan dunia, kita ada kehidupan akhirat. Ada di kalangan kita, ada kita ni kan rasa dunia. Dunia buat dapat. Jadi sebab itulah manusia, kadang-kadang manusia ni kan dia nak dunia lah kan. Jadi dia lebihkan dunia daripada akhirat kan. Mana baik ini dengan ni, maka dia akan buat dunia. Sebab apa? Dunia tu kan dapat pangkat, dapat harta, dapat habuan, dapat semua dapat. Jadi dia sibuk dengan dunianya, sehingga dia lupa akhirat kan. Sehingga dia tak nak. Kalau bandingan di antara dua kan, antara dunia akhirat kan, dosa pahala, dia akan buat benda yang dapat lebih. Bukannya ambil benda yang mendapat pahala. Ataupun di antara dosa kan, dosa ini pahala kan. Ini adalah mengikut dunia, ini mengikut akhirat, dia akan lebihkan dunia tu. Wa asaral hayatad dunya fa innal jahima. Jadi Allah Taala kata siapa yang tagha, yang lebihkan hidup dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa. Neraka itulah tempat duduk dia nanti, yang Allah Taala tunjukkan tu. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan siapa yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala kata wa nahad, dan yang kedua wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia dapat menahan dirinya daripada al-hawa. Menahan diri daripada al-hawa tu apa? Ertinya ialah maknanya dia tak buat apa, tak apalah kan, akhirat ada, syurga ada kan. Ataupun kan dia menahan dia terpaksa bersusah payah kan. Ataupun terpaksa tak buat benda-benda yang haram kan. Orang hidangkan makanan yang haram, dia tak makan kan. Orang anjurkan kepada dia buat permainan ataupun apa-apalah kan, tindakan-tindakan yang haram, dia tak akan buat kan. Kenapa? Kerana dia tahan diri dia. Dia boleh tahan diri kan, untuk lawan diri dia kan. Memang hawa tu nak kepada benda-benda tu kan, digunakan oleh syaitan untuk tarik kepada benda-benda yang jahat tu. Jadi dia takut, wa nahan nafsa 'anil hawa. Allah Taala kata fa innal jannata hiyal ma'wa, maka dia akan mendapat jannah, hiyal ma'wa, itulah menjadi tempat dia kan. Kemudian wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alu. Habis ayat tu Jadi sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala masuk pula kepada apa ni? Keadaan hari kiamat tu apa? Yas'alunaka 'anis sa'ah. Keadaan orang kafir pula. Orang kafir di atas dunia ni, orang kafir yang sedang mencabar Muhammad, yang tak percaya ke Nabi Muhammad dan sebagainya ni, mereka ni apa? Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka ni sibuk tanya. Sibuk bila hari kiamat Muhammad? Bila hari kiamat ni Muhammad? Ayyana mursaha. Bilakah mursanya? Mursa yang tadilah kita sebut tadi tu, pasal bukit dan sebagainya tu, yang mursa tu. Tapi di sini maksudnya bilakah berlakunya? Bilakah wukuknya? Bilakah berlaku hari kiamat tu? Bila kiamat ni? Jadi digunakan mursa ni, arsa ialah pada perkara-perkara yang besar. Jadi bila Muhammad selalu cerita pasal akhirat, mana akhiratnya? Jadi Allah Taala kata apa? Fima anta min zikraha. Awak yang sibuk-sibuk sangat ni nak tahu pasal akhirat ni, fima anta, sepatutnya itu bukan kerja kamu. Itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya manusia ni sepatutnya kena fokus pada apa kerja dia, iaitu kerja untuk membuat amal untuk akhirat. Bukan sibuk nak bertanya apa kaitannya kamu. Allah Taala kata fima anta min zikraha. Apa yang sibuk-sibuk kamu ni nak cerita pasal akhirat ni kan? Bila ni kan? Ila rabbika muntahaha. Allah Taala kata dalam ayat 44 tu, ila rabbika muntahaha. Artinya apa? Iaitu ilmunya itu ialah kepada Tuhannya. Kepada Tuhan kamulah muntahaha, ilmunya, pengetahuannya tentang akhirat tu, itu serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innama anta munziru man yakhshaha. Wahai Muhammad, kamu ni hanyalah apa? Iaitu munzir. Munzir maknanya ialah yang memberi peringatan. Innama anta munziru man yakhshaha. Kepada orang yang takut, kamu beri peringatan. Jadi kamu beri peringatan, maka orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan dapat peringatan daripada apa yang kamu nyatakan tu. Ka'annahum. Jadi Allah Taala akhirnya tutup surah An-Nazi'at ni, ka'annahum yauma yarawnaha. Nanti bila mereka ni dah masuk neraka, dah masuk dari akhirat nanti kan, barulah mereka sedar. Ka'annahum yauma yarawnaha,
lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Bila mereka duduk dalam kubur, mereka akan sedar bahawa apa kan, mereka duduk dalam kubur tu sebentar sangat kan. Kalau ikutnya masya-Allah, rasa macam lamanya duduk dalam kubur kan, daripada zaman dulu. Tengok kan Abu Jahal, lamanya kan 1400 tahun, tak kiamat-kiamat lagi. Tapi nanti bila sampai ke hari kiamat, dia akan sedarlah, mereka akan sedar kan. Sedar, sekejap sangat, baru tahu sekejap kan, nak bandingkan dengan akhirat, nak bandingkan dengan azab akhirat dan sebagainya kan. Jadi setakat itu saja, sadaqallahul azim. Kita habis surah An-Nazi'at, dan insya-Allah kita akan masuk dalam sesi seterusnya, surah Abasa wa Tawalla, insya-Allah. Jangan lupa insya-Allah untuk share, untuk hantar link kepada sahabat-sahabat semua kan, untuk beri komen lah, apa-apa komennya insya-Allah kan, di dalam sesi kita ni. Moga-moga akan mendapat kebaikan. Dan kalau ada apa-apa komen, insya-Allah, kalau nak komen saya sendiri pun boleh hantar mesej, boleh hantar email dan sebagainya kan kepada saya, insya-Allah. Tak mengapa, insya-Allah beritahu kan macam mana kita sekarang berada di Masjid Beribi, di Masjid Beribi, negara Brunei Darussalam. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.